JJK memikul tanggungjawab keamanan negara. Kumpulan perkhidmatan khas ataupun grup gerak khas ialah Regimen Pasukan Khas Tentera Darat Malaysia. Mereka kelihatan gagah di dalam beret hijau mereka dan memikul tanggungjawab besar terhadap prestij dan kebanggaan Angkatan Tentera. Tidak pernah sekalipun berputus asa sehingga ketitisan darah terakhir sambil mereka terus berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Kedatangan anda tidak dijemput dan jika anda masih teragak-agak, anda boleh berpatah balik sekarang. Ujar Korporal Pau Lim Su Siang yang telah berkhidmat di dalam pasukan khas selama 14 tahun telah terpahat di dalam kepalanya. Inilah kata-kata yang dipaparkan di luar pusat latihan JJK semasa dia menyertai kursus latihan asas komando. Semua yang menyertai pasukan khas telah melakukannya secara sukarela dengan harapan untuk mencapai status beret hijau yang berprestij. Satu matlamat yang tidak mudah untuk dicapai. Para pelatih perlu menjalani kursus asas komando selama 3 bulan yang sememangnya sangat sukar dan mencabar. Ada yang gagal sebanyak 9 kali sebelum akhirnya dapat menyertai JJK. Untuk menjadi ahli JJK, seseorang itu perlu menjadi askar biasa terlebih dahulu. Sarjan Louis Chu Singam yang berada di dalam skuad yang sama dengan Pau Lim berkata bukan mudah untuk menyertai Angkatan Tentera semenjak awal. Chu telah menghadiri temu duga terbuka di Bau pada tahun 2006. Pada masa itu, hampir separuh daripada orang yang ditemu duga akhirnya akan tersingkir dan mereka yang berjaya masuk dihantar ke kem tentera di Port Dickson selama 6 bulan latihan. Saya tidak pernah mendengar tentang JJK pada masa itu, akuinya. Semasa latihan, pengaturan dibuat untuk wakil JJK berkongsi video untuk membiasakan rekrut latar belakang dan tanggungjawab pasukan khas. Selepas menonton video itu, Chu menunjukkan minat yang kuat terhadap JJK dan segera memohon untuk menyertai pasukan. Kursus komando boleh digambarkan sebagai satu bentuk latihan neraka, di mana rekrut dikehendaki menjalani pelbagai jenis latihan termasuk latihan kamp, latihan survival hutan dan melarikan diri serta mengelak. Kebanyakan pelatih tidak dapat menyelesaikan kursus dan ujian. Walaupun anda mungkin mempunyai stamina dan fizikal yang luar biasa, anda masih boleh retak di bawah tekanan mental dan fizikal yang luar biasa. Biasanya mereka ini akan diberi peluang kedua dan jika mereka gagal lagi, mereka akan dikembalikan kepada tentera biasa. Semasa kursus, rekrut biasanya tertakluk kepada tekanan psikologi yang tidak dapat dibayangkan. Mereka perlu tegas serta mesti mempunyai ketahanan fizikal dan mental yang luar biasa kuat. Kita ambil larian jarak jauh sebagai contoh. Pada mulanya, setiap peserta perlu melengkapkan larian 5 km dengan peralatan tentera yang lengkap dan berkemas pada waktu pagi dan petang. Dan kemudiannya, pegawai akan meningkatkan tahap kesukaran secara beransur-ansur. Katakanlah daripada 5 km kepada 12 km ataupun 16 km. Di dalam JJK, semua orang perlu melalui susah dan senang bersama-sama dan tiada siapa yang boleh mendapat kemewahan pengecualian. Jika seseorang boleh berenang sejauh 9 km secara berterusan, semua yang lain akan dijangka melakukan perkara yang sama. Lim berkata terdapat lebih 300 rekrut di dalam latihan pada mulanya, tetapi bilangan itu dikurangkan separuh selepas seminggu. Dengan ramai orang tercicir hampir setiap hari kerana mereka tidak dapat menahan tekanan mental dan fizikal yang berlebihan semasa latihan. Sentiasa bersedia. Medan pertempuran JJK tidak terhad kepada hutan sahaja. Sebelum Perintah Keselamatan Timur Sabah (ESKOM) ditubuhkan, Lim telah menyertai Ops Pasir untuk meningkatkan keselamatan perairan wilayah di luar pantai timur Sabah. Beliau berkata, semenjak pengganas Abu Sayyaf menculik 21 orang daripada Pulau Sipadan pada tahun 2000, JJK telah dikerahkan ke pantai timur Sabah untuk mengawal pantai di sana. Semasa ditempatkan di situ, Lim akan menyamar sebagai penduduk tempatan bagi memerhati dan mengumpul maklumat secara rahsia untuk rakas pasukannya menjalankan operasi tangkapan. Pada Februari 2013, ratusan pengganas Hulu daripada selatan Filipina telah menceroboh perairan wilayah negara dan mendarat di Kampung Tanduo berhampiran Lahad Datu serta membunuh beberapa pegawai polis Malaysia. Ekoran peristiwa mengejutkan itu, Angkatan Tentera dan PDRM melancarkan operasi Ops Daulat untuk membersihkan penceroboh. Sarjan Chu kemudiannya terlibat di dalam operasi tersebut, membuat rondaan di kawasan itu untuk mengesan pengganas yang mengintai di dalam hutan berhampiran.
Ops Daulat adalah peristiwa bersejarah yang tidak dapat dilupakan kerana keadaan kami pada ketika itu seperti perang sebenar. Kami sebenarnya tidak tidur siang dan malam dan sentiasa berjaga-jaga sepanjang masa. Latihan yang serius. Setiap ahli JJK mempunyai kemahiran dan kekuatan serta kepakaran tersendiri. Di samping latihan rutin, mereka mesti sentiasa fokus untuk menyempurnakan kemahiran mereka sendiri untuk mencapai keadaan yang paling optimum. Terdapat 3 jenis latihan JJK iaitu kursus kepakaran, kursus kerjaya dan kursus sampingan. Jika anda ingin cekap di dalam salah satu bidang kepakaran, anda perlu memohon untuk menghadiri kursus yang berkaitan seperti latihan penembak tepat, latihan maritim, latihan lompat tinggi dan sebagainya. Ada yang mengatakan latihan penembak tepat menggunakan pendekatan latihan shilling untuk meningkatkan ketepatan menembak dengan mencapai sasaran sebesar shilling yang diletakkan ratusan meter jauhnya. Tetapi, adakah benar begitu? Lim mengangguk setuju dan berkata, dia memang pernah mendengar tentang perkara ini. Penembak tepat perlu bijak. Selain daripada mencapai sasaran pada jarak 400 sehingga 500 meter, dia juga perlu menilai kelajuan dan arah angin dengan bijak untuk memastikan peluru akan mengenai sasaran dan tidak melencong. Sebenarnya, sangat sukar untuk mendapatkan penembak tepat yang baik dan biasanya hanya 5 daripada 25 pelatih dalam latihan JJK boleh menjadi penembak tepat. Dengan kata lain, anda perlu menjadi seorang yang sangat baik. Jadi berapa banyak modul khusus yang boleh disertai oleh pelatih? Chu berkata sesiapa sahaja boleh menghadiri mana-mana kursus kepakaran yang diminatinya asalkan dia mampu daripada segi fizikal. Bagi Chu sendiri, dia pakar di dalam bot serta serangan. Selain mengetahui segala-galanya tentang bot penyerang, dia juga pandai menyembunyikan bot dan melancarkan serangan. Bagi Lim, dia pakar di dalam mencari laluan, peninjauan dan penghapusan krisis untuk rakan pasukannya. Sebagai contoh, jika skuad payung terjun dikerahkan di dalam operasi, Lim perlu tiba awal di tapak sasaran untuk memastikan ia selamat untuk mendarat. Kami sentiasa masuk dahulu, keluar terakhir, tiba awal di tapak sasaran untuk memastikan tiada musuh di sekeliling. Dan pada penghujung hari, pencari laluan perlu menyembunyikan langkah pasukan sebelum mereka boleh berundur. Walaupun pada masa aman, ahli JJK masih perlu berlatih dengan serius dan meningkatkan kemahiran serta pengetahuan memerangi secara berterusan supaya mereka cukup bersedia untuk menangani sebarang krisis yang tidak dijangka dengan tenang. Selalu kita dengar JJK mungkin berbangsa Melayu, tetapi anda kena ingat, ini adalah Malaysia, negara yang berbilang kaum, semua bangsa ada di dalam JJK.